Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah pada hari ini untuk pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5, pelajaran ke-7 iaitu tokoh-tokoh Islam. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh Salahuddin Al-Ayyubi. Anak-anak boleh merujuk buku teks pada muka surat 177. Baik, siapakah Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi merupakan tokoh yang bertanggungjawab membebaskan kota Baitul Muqaddis daripada kekuasaan Barat. Ketika tercetusnya Perang Salib, nama dan kepimpinan beliau amat digeruni oleh tentera Salib, terutamanya setelah beliau berjaya menawan semula beberapa wilayah kerajaan Islam. Beliau juga pernah terlibat dalam peperangan di Mesir, Palestin dan Syria. Baik, kita soroti secara detail siapakah Salahuddin Al-Ayyubi. Nama penuh beliau ialah Yusuf bin Ayyub bin Shazi. Beliau dilahirkan pada tahun 532 Hijrah bersamaan 1137 Masihi. Beliau meninggal dunia pada tahun 589 Hijrah ketika berusia 57 tahun dan dimakamkan di Damsyik, Syria. Beliau adalah pemerintah kerajaan Al-Ayyubiyah. Antara ketinggian akhlak beliau ialah beliau sangat menghormati para ulama, berani mempertahankan agama Islam dan prihatin terhadap kebajikan rakyat. Manakala guru beliau yang tersohor ialah Ali bin Al-Hasan bin Hibatul. Di Barat, beliau dikenali sebagai Saladin. Beliau mengasaskan dinasti Ayyub, iaitu bangsa Kurdi di Mesir dan Syria. Sebenarnya, Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan di dalam sebuah keluarga Kurdi di Tikrit dan dihantar ke Damsyik oleh keluarganya untuk menghabiskan pelajarannya. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, ialah gubernur wilayah Baalbek. Selama 10 tahun, Salahuddin tinggal di Damsyik di kawasan istana milik Nuruddin, iaitu anak kepada Sultan Imaduddin Zangi, iaitu pemerintah kerajaan dinasti Zangi. Salahuddin mewarisi tugas menentang kerajaan Fatimiyah daripada bapa saudaranya dan beliau dilantik menjadi panglima tentera pada tahun 1169 Masihi. Di sanalah dia mengambil alih tugas sukar mempertahankan negara Mesir daripada diserang oleh tentera Salib di bawah kerajaan Latin Baitul Muqaddis pimpinan Al-Malik I. Baik, kita lihat secara terperinci sumbangan hebat Salahuddin Al-Ayyubi. Sumbangan paling hebat dan paling besar Salahuddin Al-Ayyubi adalah dalam aspek ketenteraan, iaitu membebaskan Baitul Muqaddis daripada penguasaan tentera Salib. Salahuddin Al-Ayyubi
menjadikan Ra'sul Ma sebagai pusat gerakannya menuju ke Bursa, diikuti Karak, Syubbak dan Tabariyah. Ketika pertempuran di Hittin, kemenangan berpihak kepada tentera Islam. Kemarahan tentera Salahuddin Al-Ayyubi tidak dapat dikekang lagi apabila beliau berhadapan dengan Raja Baitul Muqaddis yang hanya dikawal oleh 150 orang pahlawannya sahaja. Salahuddin Al-Ayyubi mengarahkan Raja Baitul Muqaddis ketika itu iaitu Guy of Lusignan dan pemerintah Karak iaitu Rena supaya menghadapnya. Beliau kemudiannya telah memancung kepala Rena kerana sikap biadab pemerintah Karak tersebut terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Sumbangan kedua Salahuddin Al-Ayyubi adalah dari aspek keilmuan. Beliau telah mengembalikan semula pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam sistem pendidikan. Sebagai individu yang mencintai ilmu pengetahuan, beliau banyak membina sekolah dan menjemput golongan ulama dan cerdik pandai ke negaranya. Beliau telah memperkenalkan sistem pendidikan prasekolah yang dikenali dengan nama sistem Al-Khatib. Mengikut sistem tersebut, kanak-kanak akan mempelajari Al-Quran, menghafal hadis dan meningkatkan kemahiran seni khat. Selain itu, kanak-kanak juga diajar tentang asas ilmu matematik, syair, kata-kata hikmah dan tidak dilupakan ibadat seperti solat berjemaah. Ketiga, sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi dalam bidang pentadbiran. Beliau telah mengubah sebuah dewan di istana yang dibina oleh Al-Aziz bin Al-Mu'izz dengan menjadikannya sebuah hospital yang dinamakan Bimaristan Al-Atiq. Di sini, sebuah gedung ubatan disediakan bagi membolehkan ubat diagihkan mengikut grade yang ditetapkan kepada pesakit. Baik, demikianlah 3 sumbangan terbesar Salahuddin Al-Ayyubi. Apakah iktibar dan pengajaran daripada tokoh yang kita pelajari hari ini, iaitu tokoh Salahuddin Al-Ayyubi? Iktibarnya ialah kita hendaklah mencontohi kepimpinan, kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan kita terhadap ilmu. Kedua, kita hendaklah bersifat cekal menyebarkan dakwah Islamiyah agar masyarakat dapat memahami Islam yang sebenar. Sekian, setakat ini dulu pembelajaran kita berkenaan dengan tokoh Salahuddin Al-Ayyubi. Semoga bermanfaat, dapat diingat dan dapat difahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.